Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes baharu telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal kepada 116 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 21 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 139 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 273 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,906 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa satu kes yang sedemikian telah disahkan sembuh, manakala tidak ada kes baru dilaporkan. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini kekal sebanyak 18 orang, di mana 12 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada orang ramai yang melawat pesakit di hospital-hospital supaya mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di hospital-hospital, mana-mana pelawat atau penjaga yang kurang sihat tidak akan dibenarkan masuk ke hospital, manakala mereka yang berisiko tinggi adalah tidak digalakkan melawat pesakit. Di samping itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melawat secara beramai-ramai dan untuk menghadkan tempoh masa lawatan. Semasa sidang media bersama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, turut menjelaskan mengenai pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan balu serta tanggungan. Sukacita saya merujuk kepada perkara yang saya sampaikan semasa sidang media pada 14 hari bulan Mac 2020 dan 26 hari bulan Mac 2020 yang lalu, iaitu berkenaan dengan pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan balu serta tanggungan. Setakat 20 hari bulan April 2020, seramai 1,534 penerima telah bersetuju bagi pembayaran pencen dilaksanakan melalui bank. Selebihnya, iaitu kira-kira sebanyak 2,612 penerima masih belum menghadapkan nombor akaun bank. Memandangkan jumlah penerima melalui kaunter masih banyak, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan akan meneruskan lagi membuat pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan bagi penerima yang belum menghadapkan nombor akaun bank melalui kaedah pandu lalu ataupun drive-thru sahaja.
seperti yang dilaksanakan pada bulan Mac yang lepas, iaitu di tempat penurunan di depan dewan-dewan kecuali bagi daerah temburong seperti berikut. Bagi daerah Brunei Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Bagi daerah Belait, pembayaran akan dibuat di Dewan Persidangan Kuala Belait. Bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan bagi daerah Temburong, pembayaran akan dibuat di Pejabat Jabatan Perbendaharaan Temburong, iaitu tempat lazim pembayaran dibuat setiap bulan. Sehubungan dengan itu, mengambil kira tarikh-tarikh pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan akan jatuh pada bulan Ramadan, maka pembayaran akan dimulakan pada jam 7.30 pagi hingga 1 petang selama 3 hari pada 28 hari bulan April, 29 hari bulan April dan 30 hari bulan April 2020. Para penerima pincin adalah diingatkan untuk membawa kad pengendaraan asal masing-masing untuk kegunaan pihak Jabatan Perbendaharaan. Dalam masa yang sama, sekali lagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin menyarankan agar para penerima yang mempunyai kad akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbendaharaan adalah dinasihatkan untuk membawa bersama salinan kad akaun bank berkenaan untuk proses pembayaran pincin bagi bulan berikutnya. Pembayaran pada hari-hari berikutnya akan dibuat di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja. Jika ada sebarang pertanyaan ke atas tata cara pembayaran yang dimaksudkan, para penerima bolehlah menghubungi talian-talian yang telah disediakan, iaitu 2380-822 ataupun 2383-469. Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memohon kerjasama penerima-penerima untuk mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa yang akan membantu dalam menyusun barisan kenderaan serta nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan untuk tidak datang terlalu awal secara berkumpulan dan tidak keluar dari kereta dan berkumpul di kawasan pembayaran menunggu giliran masing-masing, dan seterusnya untuk beredar setelah urusan selesai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam kenyataan media yang sama turut menerangkan mengenai kempen Buy Local Produce yang diadakan melalui kerjasama dari Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Ghanim International Corporation Sendirian Berhad dan Darussalam Enterprise Day. Berikutan dengan penutupan sementara beberapa buah tamu di Tutong dan Seria sebagai langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama padu daripada pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Ghanim International Corporation Sendirian Berhad dan Darussalam Enterprise atau DARE akan memperkenalkan kempen Buy Local Produce. Objektif utama inisiatif kempen Buy Local Produce ini adalah untuk memastikan pendapatan para peniaga tamu dan petani-petani tempatan sentiasa terjamin dan tidak terjejas dengan penutupan sementara ini. Inisiatif ini juga akan dapat memastikan kestabilan harga produk-produk pertanian seperti sayuran dan buah-buahan, serta untuk menggalakkan penanaman produk pertanian secara berterusan. Melalui inisiatif ini, pihak Ghanim dan DARE akan membantu para peniaga tamu dan petani tempatan yang berkenaan dari segi penjualan produk hasil tanaman mereka
yang biasanya dijual di tamu-tamu untuk dibekalkan kepada pembeli-pembeli seperti pasar raya, restoran dan orang ramai. Alhamdulillah setakat ini sebanyak 54 para peniaga tamu dan petani-petani tempatan yang lazimnya berjual di Tamu Tutong dan Seria berserta 4 buah rangkaian pasar raya, supermarket chains, telah menunjukkan minat untuk ikut serta dalam kempen ini. Adalah diharapkan lebih ramai lagi para peniaga tamu dan petani-petani tempatan serta kedai-kedai dan restoran akan dapat sama-sama mendukung dan ikut serta di dalam kempen ini. Bagi sebarang pertanyaan lanjut mengenai kempen Buy Local Produce, orang ramai bolehlah menghubungi Ganim International Cooperation Sdn Bhd di talian 889 0020. Penularan wabak COVID-19 telah memberi impak kepada harga minyak mentah dunia sehingga jatuh sekitar negatif $37 Amerika setong bagi West Texas Intermediate WTI dan Brent North Sea kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan bekalan yang berlebihan dan permintaan yang merosot semasa wabak COVID-19 di seluruh dunia antara punca harga minyak mentah dunia jatuh ke paras yang paling rendah. So I think globally there are 4 major benchmark for crude oil. Satu is WTI and Brent is another one. There's another one called Dubai and Tapis. So yesterday we saw the price for WTI drop below zero. That means negative, as low as something like -$37 per barrel. This is trading for May cargo at the moment. So today is April, so I think they are finished off the May cargo. Tomorrow they will be starting the June cargo. So it looks like this COVID-19 is affecting demand seriously, especially in the US. And of course, it has implication on other benchmark. For Brent, it came down to, the last time I checked was $21. So production, we will continue in Brunei. And so I have a discussion with Brunei Shell on this matter also. This is the time when you really need to make sure that you always have a diversified portfolio of buyers. And so a lot of our buyers are in sort of this Asia Pacific region. And so as you could imagine, now China has started some of their factories and the economy start to move on. And so we have also buyers from other North Asian countries and also in the region. So production we will continue. It's not. I think we are able to continue to sell our cargoes. And the question is not about so much about whether you can sell, but I think it's about what price you will sell at. In the crude oil market, the price will be determined later. You can sell your cargo first, but it will be dependent on, say for example, if you are dealing with June cargo, it will be whatever the prices prevailing at in the month of June. So that will determine the price. What happened overnight in WTI benchmark is a true reflection of the demand and supply situation of crude oil today. Of course, we have read about OPEC and OPEC Plus reduced their production significantly about a week ago. Despite that, it's still not enough because the demand has really come down significantly because a lot of countries are in lockdown mode. But in our case, it doesn't affect our production so much. But it just the price that we will get probably will not. We have to follow the current market environment. Yeah. Berkaitan dengan COVID-19 Relief Fund, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menjelaskan mengenai rancangan pihak kerajaan dalam menggunakan dana tersebut yang kini berbaki RM2 juta. Today's balance for COVID-19 Relief Fund is about 6.37 million. So we continue to allocate
part of the funds to whatever we require in Ministry of Health. Yes, of course, the fund will be audited, as I mentioned before. What is important when we look at audit report is about whether we have used the fund appropriately, so that there's no misuse, no abuse, and so on. In terms of level of transparency, normally, you want to make sure that there's no abuse, there's no misuse of the fund, and so on. We may not be able to disclose to you the price for each of the item and so on, because some of these prices are confidential to the supplier and so on. So I have to say, from our experience, when we compare the prices to some of those that we would normally buy under Ministry of Health, actually the prices are cheaper. For some reason, I think we managed to probably source a lot of this directly from the factory. So we are getting better price than the normal time for whatever reason. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua turut menjelaskan bahawa ekonomi negara Brunei Darussalam tidak terkecuali menerima impak daripada COVID-19. The global financial crisis back in 2008, the global economy dropped by minus 0.1%. So today, with COVID-19, the forecast is minus 3%. A day or two after the publication of the report, the MD of IMF came out and commented that if this COVID-19 drag on, the potential impact on the global economy will be worse than what they forecast earlier. So in the case of Brunei, I think we are no exception. I think we will be affected because of the COVID-19. But just for comparison, last year, Brunei's economy grew by 3.9%. That is the strongest growth in our economy for the last 13 years. So not only that we are seeing a growth in the oil and gas sector, but I think in the non-oil and gas sector, we are also seeing positive growth. So for this year, IMF's forecast is 1.3%. We also have done our sort of internal assessment, but I think at that time, we were not sure how COVID-19 is going to affect Brunei. So today, we are having more clarity about how COVID-19 has affected us. And if we continue the trend that we are seeing in Brunei, because a lot of our businesses, with the exception of a few businesses in tourism sector, many businesses continue to operate. Many of us continue to go to the office and work. And so that's why we are quite lucky compared to many other countries. So based on that assumption that we can continue to do this, we are foreseeing our economic growth to be quite strong. As I said, last year we have a 3.9% growth. So this year we continue to see positive growth. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menjelaskan kaedah pandu lalu yang dilaksanakan bulan lalu bagi pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan balu serta tanggungan mendapat sambutan yang menggalakkan. Reception is not bad. I think banyak komen kita ini pun lihat dalam Royal Television Brunei ya. Komen-komen dari orang ramai itu baguslah supaya dia orang ada kumpul-kumpul lah tu. Tapi juga ada saya melihat juga lah ada sebahagian penerima datang terlalu awal lah. Ya 5.30, pukul 6 sudah berkumpul di sana. Padahal drive-thru atau 7.30 pagi baru start. Jadi batah dia orang menunggu lah tu. Jadi sudah dia orang menerima sekiranya pukul 8 atau sudah menunggu 2 jam lebih. So bangkali bagi bulan ini jangan datang terlalu awal lah. Jadi because kita ni buka sampai pukul 1 petang kan. So akhir sedikit pun masih juga ada. Ini bulan ini kerana kita ni mengadakan dalam bulan Ramadan, kita ni bukakan 3 hari lah, 28 hari bulan, 29 hari bulan dan 30 hari bulan April. Jadi kalau sekiranya nak sempat datang dalam 3 hari ini, kemudian di Kementerian Kewangan adalah masalah tu, boleh datang waktu bekerja lah. Tapi kalau boleh sedapat-dapatnya
datanglah during this drive-thru anulah supaya ramai orang datang ke Kementerian Kewangan. Pelbagai sumbangan terus dihulurkan oleh beberapa pihak di negara ini dalam usaha membantu pihak kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Ikuti bahan berita mengenainya selepas petikan titah. Lebih banyak syarikat, perusahaan dan orang persendirian tampil menghulurkan sumbangan sama ada dalam bentuk kewangan maupun keperluan khusus bagi para petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menangani COVID-19. Penyampaian sumbangan diadakan pagi tadi di Kementerian Kesihatan Berakas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menerima sumbangan-sumbangan tersebut. Rabitah Alumni Antarabangsa Al-Azhar menyumbangkan RM12,000. Sumbangan diserahkan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Laila Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Rais Rabitah tersebut. Brunei Methanol Company BMC Sdn Bhd menghulurkan RM50,000. Cek disampaikan oleh Kenishiki Kubushiro, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan. RM10,000 helai sungkup muka pula disumbangkan oleh syarikat Guardian. Penyerahannya disempurnakan oleh Jennifer Young, Ketua Perniagaan Syarikat berkenaan. Six73 Cycling Community and Friends menyumbangkan RM150,000 helai sarung tangan dan 25 buah katil hospital yang dijangka sampai ke negara ini pada awal Mei. Sumbangan disampaikan oleh Philip Chiang, pengarah Bobby Electrical Company Sdn Bhd dan Adrian Tan dari Prinmarts Brunei. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa lagi sumbangan dari pelbagai pihak bagi sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Kesemua majlis penyampaian sumbangan berlangsung hari ini di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Sumbangan berupa peralatan pendingin hawa bernilai RM30,000 datangnya daripada Borneo Air Conditioning and Engineering Sdn Bhd. Sumbangan diserahkan oleh Abdul Khaliak bin Haji Muhammad Kasim. United Unified Network UNN Sdn Bhd pula menyumbang bekalan peralatan perubatan bernilai RM20,844 diserahkan oleh Dr. Stephen Ohle, Ketua Pegawai Eksekutif. Manakala Master Solution Sdn Bhd, Nurul HR Sdn Bhd, Sri Nova Food Industries Sdn Bhd dan The Image Beauty Salon mendermakan 200 kartun minuman tin, 50 kartun Indo Pop Me, 20 kartun Milo, 20 kartun Nescafe dan 500 unit Face Shield. Sumbangan berkenaan diserahkan oleh Anthony Eng Oi, Awang Haji Tajuddin, Datin Paduka Hajah Salmah binti Haji Hanafiah dan Puan Yesi Lim. Kesemua sumbangan diterima oleh Dayang Hajah Siti Ajar binti Haji Yusof, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Sementara itu, BR Elite Enterprise menyumbangkan disposable medical mask sebanyak 20,000 keping dan gel pembasmi kuman Yinba. BR Trading Company Sdn Bhd pula menyumbang Narutron LED television dan 48 unit carek elektrik Narutron. Sumbangan berkenaan diserahkan oleh Dayangku Hajah Rashidah binti Pangeran Haji Saleh, Pengarah Urusan, dan Ching Siong Kun, Pengarah Urusan, dan diterima oleh Awang Haji Abdul Khalid As'ari bin Haji Azhari, Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat 1 Kementerian Kesihatan. Naturally Plus Sdn Bhd pula menyumbang 1,500 paket air Izumo. TCM Delpi Sdn Bhd menderma sebanyak RM3,000 dan syarikat Teguh Mesra Sdn Bhd pula menyumbang RM5,000.
Sumbangan diserahkan oleh Pengiran Muhammad Kamal Arifin bin Pengiran Haji Ismail, Wakil Pengarah Urusan para Penderma dan Semetio, Pengurus Syarikat Teguh Mesra Sdn Berhad yang diterima oleh Pengiran Hajah Saadiah binti Pengiran Muda Haji Hashim, Pengarah Teknologi Penjagaan Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Awan Garment and Embroidery mendermakan wang sebanyak RM3,000 dan Awan Sherwood Protective Apparel Sdn Berhad menderma RM2,000 serta Kuri Borneo Company menyumbang 14 kartun air minuman Kuri Oksigen. Sumbangan diserahkan oleh Lau Chai Seng, Pengarah Awan Garment and Embroidery, Justin Hong Ping Kiong, Pengarah Awan Sherwood Protective Apparel Sdn Berhad dan Ferozi Majid, Pengarah Urusan Kuri Borneo Company dan diterima oleh Dayang Sufinah binti Haji Surudin, Mangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Kesihatan. Kempen derma darah anjuran Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah berjaya mengumpul 60 pain darah. Kempen yang diadakan selama 3 hari itu antara lain bertujuan membantu menambah tabung darah negara dan memenuhi misi Pusat Pendermaan Darah untuk memastikan bekalan darah yang selamat dan mencukupi. Para penderma darah yang terdiri daripada anggota ABDB dan pegawai serta kaki tangan awam turut melaksanakan langkah berjaga-jaga sepanjang kempen ini, termasuk menghadkan jumlah keramaian, melakukan penjarakan sosial dan pemeriksaan suhu badan sebelum masuk ke Dewan dengan bantuan khidmat perubatan dan kesihatan. Kempen derma darah akan diteruskan lagi esok di Bolkiah Garrison dan pada hari Khamis di Penanjung Garrison. Harapan kami ini adalah orang tanggungjawab kita ni lah, sama-sama membantu terutama pada golongan yang memerlukan stok darah. Di samping orang di saat masa ini tadi mengalami COVID-19 yang mana kami pun di sini pun melaksanakan tanggungjawab social distancing yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan. So untuk memastikan walaupun orang ada pencampuran tetapi dengan mengikut tata cara yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan. Beberapa hari lagi umat Islam di seluruh dunia akan menunaikan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, termasuk umat Islam di negara Brunei Darussalam. Dalam bulan Ramadan itu nanti umat Islam digalakkan melipat gandakan amal ibadah agar memperoleh pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya menunaikan sembahyang tarawih. Sehubungan itu, umat Islam di negara ini kini boleh membeli buku panduan solat tarawih hasil cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan. Mempunyai 54 muka surat, buku panduan ini antaranya mengandungi bacaan surah-surah, sembahyang sunat tarawih, doa-doa sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri, Al-Asmaul Husna dan doa memohon rahmat. Orang ramai boleh membeli buku berkenaan di Jabatan Percetakan Kerajaan dengan harga RM2 senaskah untuk ukuran A5, manakala harga RM4.50 senaskah bagi ukuran A3. Jualan dibuka sehingga Khamis ini dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan pada sebelah petang dari pukul 2 hingga 3.30 petang. Ketua Bahagian Jualan dan Pemasaran menerangkan mengenai kaedah penjualan melalui pandu lalu dan sambutannya menggalakkan. Sambutan orang ramai ada sangat menggalakkan, di mana di hari pertama sahaja jabatan ini telah menjual sebanyak 14,000 naskah kepada orang ramai lah. Kaedah pembelian secara pandu lalu ini dibuat adalah semata-mata untuk kemudahan dan kesenangan kepada orang ramai dan juga menyahut seruan Kementerian Kesihatan bagi mengamalkan penjarakan sosial. Bagi membendung penularan jangkitan wabak COVID-19, bekerja dari rumah atau work from home (WFH) antara kaedah yang semakin popular digunakan di kebanyakan negara termasuk negara Brunei Darussalam. Ikuti pendekatan mengenainya bersama Liana Suhaimi. Work from home mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya mempunyai masa yang fleksibel, meresai persekitaran ruang tempat kerja yang selesa
dan dapat meluangkan masa bersama keluarga, lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang sedang bersekolah. Dengan adanya perkhidmatan Microsoft Teams yang disediakan oleh pihak EGNC, ia memberi kemudahan untuk membuat tugasan dan berkomunikasi bersama rakan sepejabat. Syarikat swasta dan beberapa individu juga tidak ketinggalan melaksanakan kaedah work from home. Melalui pelbagai kaedah dalam talian atau online, mereka sedikit sebanyak dapat menyesuaikan diri dengan realiti baharu ini. Ianya sesuatu yang masih baru dan perlu masa untuk kita membiasakan diri and adapt to the situation. Dia akan melatih secara tidak sengaja akan melatih employee ini untuk bekerja dengan berdisiplin. Kalau ada berguna discussion lah dengan kolek yang lain, dengan guru-guru yang lain, itulah yang jadi masalah je pasal I think semua pun orang setuju. Kita ni lagi prefer kalau berbincang depan-depan. Kalaupun video call, it's not the same as face-to-face interaction lah. So pengajaran itu pun macam berbeza. There's a lot of things yang guru-guru perlu adapt to and banyak yang perlu dipelajari. Di luar pejabat bukanlah mudah untuk kita mengekalkan produktiviti dalam pekerjaan. Namun ada beberapa tips yang boleh membantu dalam meningkatkan produktiviti, iaitu hadkan ruang tempat kerja pada kawasan tertentu supaya boleh menumpukan perhatian. Elakkan daripada tempat yang boleh mengundang gangguan seperti bunyi bising. Manfaatkan teknologi sepenuhnya, iaitu perkhidmatan online bagi memastikan komunikasi bersama rakan sepejabat berjalan lancar. Berusaha mendisiplinkan diri dengan bertugas seperti berada di pejabat. Bahagikan masa antara kerja dengan keluarga dengan bijaksana, serta terus meningkatkan semangat untuk lebih produktif tanpa menjadikan COVID-19 sebagai satu alasan. Bekerja dari rumah tidak dinafikan antara kaedah yang tepat, terutama dalam situasi yang sedikit sukar ketika ini bagi melaksanakan tugasan tanpa mengabaikan produktiviti dan kualiti. Walaupun hanya teranah di rumah, tidak bermakna kita hanya berpeluk tubuh tanpa melakukan tugas yang telah diamanahkan. Bekerja dari rumah, Lena Suhaimi untuk Berita RTB. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah hari ini mengagihkan peralatan komputer bagi para pelajar yang terdiri daripada golongan yang memerlukan di negara ini. Pemberian sumbangan itu merupakan usaha jabatan berkenaan dalam membantu golongan berkenaan menyokong pembelajaran dalam talian. Di daerah Brunei Muara, 17 orang pelajar Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah menerima sumbangan berkenaan. Pengagihan sumbangan disempurnakan petang tadi secara pandu lalu oleh Awang Zainal Abidin bin Haji Kipli, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Acara berlangsung di Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah, Gadong. Saya dengan rendah hati rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bantuan yang diberikan ini. Dengan adanya peralatan komputer ini InsyaAllah akan dapat membantu pembelajaran saya lebih mudah lah. Saya merasa sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya sangat-sangat saya hargai dan perlukan untuk meneruskan pembelajaran semasa dalam talian sepanjang cuti persekolahan disebabkan COVID-19 ini. Sementara itu, di daerah Belait, pengagihan sumbangan peralatan komputer bagi fasa pertama diadakan di Sekolah Menengah Saidina Ali, Kuala Belait. 2 orang penuntut perayu di bawah skim Miftahun Najah dari sekolah berkenaan menerima sumbangan berkenaan menerusi pandu lalu disampaikan oleh Dayang Asmah binti Awang Tengah, pemangku penolong pengarah yang juga selaku Ketua Kluster 6 Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Pengagihan peralatan komputer dilaksanakan secara berperingkat-peringkat sebagai mematuhi larangan perkumpulan besar dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Pengagihan juga akan dilaratkan ke beberapa buah sekolah.
Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI sama-sama berganding bahu dalam memastikan peralatan-peralatan komputer yang disumbangkan memenuhi spesifikasi minimum yang diperlukan, iaitu dilengkapi perisian tertentu bagi tujuan pembelajaran dalam talian. Usaha berterusan bagi mengamalkan budaya kebersihan dan membendung jangkitan wabak COVID-19, beberapa buah syarikat swasta turut mengambil beberapa inisiatif dengan melaksanakan kerja-kerja pembersihan di kawasan hospital dan pusat-pusat kesihatan di seluruh negara. Bagi daerah Blyth, kerja-kerja pembersihan diteruskan lagi di Pusat Kesihatan Labi yang dikendalikan oleh syarikat Jazbi. Antara kerja-kerja pembersihan tersebut adalah seperti pemotongan rumput, pembersihan longkang kecil dan besar dan pembersihan sisa barangan. Usaha ini diharap akan dapat memberi sokongan kepada pihak kerajaan dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ke arah menggiatkan penerbitan dan penyiaran karya kreatif melalui media baharu, sebuah filem pendek arahan anak tempatan akan mula ditayangkan pada malam ini secara dalam talian atau online. Filem tersebut adalah kesinambungan daripada drama catatan misteri 13 episod yang pernah ditayangkan di Radio Televisyen Brunei. Filem berdurasi 13 minit 50 saat bagi satu episod itu bertajuk Telekung Arwah akan ditayangkan pada pukul 9 malam ini melalui dalam talian YouTube channel Hadiul Production. Pengarah filem tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai penerbitan filem berkenaan. Telekung Arwah ini adalah sebuah filem memaparkan seorang lelaki yang bernama Mazlan yang mempunyai sejarah silam yang penuh rahsia ataupun misteri. Ia mungkin melibatkan dirinya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, iaitu perbuatan syirik. Kita ni menghadapi krisis yang kita ni hadapi masa ini. Jadi pihak kami mengambil kesempatan untuk nyorang menerbitkan catatan misteri mini series secara online untuk menggalakkan orang ramai untuk teranah di rumah. Kami mengharapkanlah kepada orang ramai, khususnya masyarakat Ketani Negara Melaka Darussalam, untuk memberikan sokongan lah, bukan saja untuk kami, tapi untuk semua penggiat-penggiat seni tanah air, khususnya di bidang bidang perfilman, dan supaya kami akan terus lagi menerbitkan produk-produk yang terbaik lah, walaupun orang melalui online. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok, terutama di kawasan yang tinggi.